Tunggu saya dalam rancangan Game Changer apabila teknologi bertemu sukan. Bola sepak bukan sahaja sukan nombor satu di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Tapi kenapa ia dianggap sebagai sukan nombor satu? Tahukah anda bahawa peminat sukan bola sepak dianggarkan mencecah 3.5 bilion dari seluruh dunia? Jumlah ini melebihi penduduk di negara China dan India. Berbanding negara jiran yang lain, Thailand di tangga ke-111, Filipina 134 dan Singapura 160. Malaysia kini berada di tangga 145 dalam ranking bola sepak dunia. Prestasi pasukan bola sepak negara yang meningkat selepas berada di bawah kendalian jurulatih daripada Korea, Kim Pang-gun, pastinya mengujakan peminat bola sepak tempatan. Hari ini, pengalaman menonton sukan bola sepak sudah berubah dengan amat jauh. Corak permainan pasukan, taktikal, individual skill melalui evolusi jauh berbeza daripada dahulu. Tahukah anda bagaimana evolusi ini berlaku? Evolusi sukan bola sepak berlaku apabila teknologi menguasai industri sukan. Teknologi telah mengubah cara manusia bersukan dan cara manusia menikmati sukan. Minggu ini kita akan melihat beberapa aplikasi teknologi yang telah mengubah pencapaian sukan tersebut. Pada tahun 1999, Institut Sukan Australia AIS meminta bantuan Cooperative Research Centres CRC, sebuah organisasi penyelidikan saintifik, untuk membangunkan mikroteknologi yang boleh mengukur pergerakan atlet. Sebelum itu, AIS telah lama melakukan ujian prestasi kepada atlet di dalam makmal terkawal. Namun, mereka mendapati prestasi atlet amat berbeza ketika dalam persaingan berbanding dalam makmal terkawal. Atas situasi itu, teknologi peranti pakai mula diusahakan untuk atlet elit. Pada tahun 2006, Igor van der Green dan Sean Holthouse bekerjasama dengan Institut Sukan Australia mencipta alat pengesan atlet sebagai sebahagian daripada penyelidikan untuk membantu persediaan atlet ke sukan Olimpik. Sejak itu, maka bermulanya era alat peranti pakai ini. Sejak penciptaan teknologi peranti pakai ini, kehidupan manusia menjadi lebih produktif. Masa dapat dijimatkan dan prestasi dapat ditingkatkan. Catapult adalah antara perintis teknologi peranti pakai yang merevolusi aktiviti sukan dunia. Catapult menyediakan penyelesaian analisis prestasi di semua peringkat permainan. Gabungan teknologi pemantauan atlet dan analisis video membolehkan pasukan membawa analisis prestasi mereka ke peringkat seterusnya. Pasukan boleh mencerap apa sahaja jenis pergerakan yang dimahukan pada setiap saat permainan dengan menyambungkan data atlet mereka kepada video. Dipercayai setiap pasukan yang mengguna pakai teknologi Catapult ini terbukti telah membantu mengubah prestasi pasukan mereka. Ini telah dibuktikan oleh pasukan-pasukan hebat seluruh dunia. Di Malaysia, Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahari adalah antara pasukan yang memanfaatkan penggunaan Catapult ini. AMD telah memanfaatkan teknologi Catapult bagi analisis video dan akhirnya telah terbukti ianya telah mula membuahkan hasil.
Penggunaan katapult ini sangat membantu dari segi unit sokongan sains sukan di AMD untuk monitor training dan juga perlawanan ataupun game match players. Dari segi kita monitor dia punya prestasi dan juga kawalan untuk risiko kecederaan. Analitik sukan menyediakan data langsung tentang prestasi taktikal, teknikal dan biometrik dengan pembentukan masa nyata dari pandangan atas untuk kedua-dua sesi latihan dan hari perlawanan. Ini dapat memperkasakan jurulatih untuk membuat keputusan kritikal tentang taktik, prestasi, beban pemain dan risiko kesihatan. So ini adalah device yang kita akan pakaikan kepada players di vest dia. So ini adalah vest katapult. So kita akan insert device di belakang ni dan juga inilah heart rate monitor dia yang dia akan clip dekat depan sini. So apabila players dah pakai device ni, kita akan connect iPad dengan receiver and then kita boleh monitor players dengan pelbagai parameters lah. Data-data analitik yang dicerap ketika perlawanan atau latihan boleh digunakan jurulatih pasukan atau persatuan sukan untuk mengesan kelemahan dan memperbaiki prestasi atlet-atletnya. Beratus-ratus parameters yang kita boleh keluarkan, contohnya total distance covered dari segi meters, kita boleh keluarkan velocity dia, kita boleh keluarkan player load ataupun player load per minute. So di sini di AMD kami banyak menggunakan player load monitoring dan juga player load per minute dia lah untuk kita mengenal pasti players yang sudah sampai kepada tahap yang tertentu. AMD telah memanfaatkan teknologi Catapult bagi analisis pembangunan pelatihnya. Program di AMD bertujuan meningkatkan taraf bola sepak di Malaysia dengan mengasah pemain muda berbakat dengan memaksimumkan potensi mereka dan membimbing mereka menjadi pemain bola sepak profesional apabila meningkat dewasa. Program Pembangunan Bola Sepak Kebangsaan Malaysia (NFDP) adalah merupakan sebuah program jangka masa panjang untuk membangunkan sukan bola sepak negara. Antara intipati program ini, kerajaan telah mengenal pasti anak-anak muda yang berbakat dan membawa mereka mengembangkan bakat mereka di AMD, Akademi Mokhtar Dahari. Nama saya Muhammad Daniel Bermadisa. Tahun ini merupakan tahun kelima saya dan saya memegang posisi sebagai striker. Nama saya Muhammad Zain Hakim bin Zazai. Saya berumur 17 tahun. Saya berada di AMD selama 5 tahun. Terdapat pelatih berusia antara 13 hingga 17 tahun. Akademi ini beroperasi sepenuhnya sejak 2018. Visi kita adalah sentiasa melahirkan pemain yang betul-betul bertaraf dunia. Bola sepak peringkat tinggi memerlukan pemain yang bersaiz besar atau tinggi. Bagi pemain Asia, saiz tetap akan menjadi masalah berbanding pemain daripada Eropah. Technically, player kita laju, lincah. Kebolehan teknikal boleh tahan. Tetapi pemahaman taktikal, pemahaman game bukan berada di tahap yang sangat baik. So, ini yang sekarang ni kita sedang fokus untuk improve players ni. Tactically, in terms of game understanding, kita perlukan player-player yang lebih baik. Mereka merangka DNA baru untuk membina pasukan yang kompetitif ke peringkat antarabangsa.
So kita ada DNA kita sendiri ataupun corak permainan kita sendiri. Yang ni adalah menepati apa yang kita perlukan daripada pemain-pemain Malaysia. Latihan yang mereka jalani di sini adalah secara menyeluruh, bukan sahaja aspek fizikal, malahan juga IQ. Pelatih-pelatih diasah kaedah bermain bola sepak secara cergas fikir, tidak semata-mata bergantung kepada fizikal, dan mereka dibantu dengan aplikasi teknologi yang banyak mempercepatkan proses pembangunan, skill dan prestasi mereka. Daripada konsep NMDP ni, kita ada hasilkan banyak kejayaan lah. Yang lebih saya rasa mengujakan untuk yang minat bola sepak ni adalah kejayaan kita menghasilkan pemain-pemain yang berkualiti. Dan antara rahsia kejayaan mereka adalah mengguna pakai teknologi semasa menjalani latihan bola. Antara teknologi yang saya sering gunakan, satu tentu sekali video lah. Analisis video, kita boleh perincikan kelemahan pasukan, kelemahan pemain. Boleh katakan kita menggunakan secara penuhnya ialah GPS device lah, yang mana kita letak kat pemain semasa mereka bermain. So kita boleh track berapa banyak dia lari, berapa banyak kali dia sprinting. So data-data ni membantu lah. Okey, so apabila kita dah on device katapult ini, kita akan masukkan di bahagian belakang vest players. Okay, di bahagian belakang, dan kita akan masukkan heart rate monitor di bahagian depan vest. Dari data tu sendiri, kita kenal pasti di sini sebagai contoh satu pemain di sini dia buat 4 kali larian dan kita tengok 4 larian tu efektif. Yang mana dia membantu pasukan dalam game ini dan menghasilkan banyak attempt yang berbahaya. Jadi di sini kita boleh ceritakan sesuatu yang mana pemain ni bermain pada tahap yang terbaik dan dia membantu dengan semua larian yang dia buat tahap tertinggi dan yang betul, larian yang betul. Jadi ini contoh dia, satu pemain ni dia buat 4 larian dan 4 tu efektif. Latihan bola sepak menitik beratkan penggunaan IQ dalam perlawanan. Pelajar dilatih bermain bola dengan bijak. Mereka dilatih berfikir menggunakan taktikal dalam merancang strategi untuk memperolehi kemenangan. GPS ni dia membantu daripada segi kita injury prevention. So bila ada GPS ni kita boleh tengok load pemain, dan apabila sampai satu load kita boleh tahu pemain ni dah habis, kita boleh keluarkan dia sebelum terjadinya kecederaan. Okey, jadi untuk setiap indikator yang ada ni seperti fatigue, anxiety, sleep, mood, sleep quality and soreness ni semua adalah data-data indikator yang diletakkan di dalam apps yang mana setiap pemain tu perlu isi setiap hari. Jadi dengan data ini kita boleh tahu yang pemain itu sama ada dia betul-betul fresh ataupun hari itu dia bukan hari yang baik dia. Sebagai contoh, semalamnya dia main game, satu game yang high intensity, jadi hari ini mungkin dia akan letih. Jadi di sini kita dapat lihat betapa pentingnya data fizikal tu digabungkan bersama video dan kita boleh lihat sendiri hasilnya daripada video itu sendiri. Untuk sama ada untuk jurulatih dan juga pemain itu sendiri. Usaha AMD untuk melahirkan pemain berkualiti mula menampakkan hasil apabila beberapa pelatih telah dipilih bersama pasukan di Eropah dan menjadi pemain utama pasukan dalam negara. Yang agak ketara sikit ialah Lokman Hakim. Kemudian kalau kita tengok sekarang MVP Liga Super tahun lepas, Arif Aiman. Untuk saya rasa selama lebih kurang 4 tahun. So kita rasa ini sebenarnya target dia, yang kalau tim menang atau tak menang tu dia kalau menang bonus. Kan, sebab kita pentingkan cara kita bermain dengan cara yang betul. So kadang-kadang ada menang, ada kalah. Bangga betul dengan pencapaian mereka. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Selepas ini saya nak kongsikan teknologi tempatan yang mirip kepada VAR
Virtual Assistance Referee yang digunakan ketika Piala Dunia yang lepas. Kembali bersama saya dalam Game Changer apabila teknologi mengubah sukan. Internet of Things, IoT, adalah elemen yang mendominasi kehidupan manusia hari ini. Kehidupan di bandar besar menuntut banyak aplikasi berasaskan IoT kerana ia meningkatkan kualiti hidup dan mempermudahkan rutin seharian kita. Contoh mudah ialah penggunaan GPS Maps, aplikasi peta semasa memandu. Tentu anda tak percaya kalau saya katakan ada sekumpulan penyelidik tempatan yang membina teknologi VAR seperti yang digunakan ketika Piala Dunia. Mari kita saksikan. Teknologi-teknologi ini telah diserapkan sebagai teknologi yang memanfaatkan pembangunan sukan. SportVis 360. Kita cuba menerapkan sains dan teknologi yang terkini melalui peranti ataupun tracker kepada setiap pemain-pemain untuk mendapatkan data-data performance analysis untuk memberikan input yang menyeluruh bagaimana taktikal ataupun perancangan strategi setiap pasukan itu dapat dijalankan dengan sempurna. Ini menarik. SportVis 360 mampu untuk menstream rakaman video secara langsung kepada penonton dan memberi maklumat kecerdasan pemain secara atas talian. Dua fungsi ini boleh meningkatkan pengalaman penontonan peminat sukan dan menyokong pembangunan fizikal dan mental ahli sukan. Agak bangga kerana dapat memakai sistem yang disediakan dan boleh mengetahui passes yang saya buat, interception pada training hari ini. Bagi saya, SportVis ni baguslah untuk atlet-atlet macam saya. Untuk tahu kita punya statistik kan, statistik dalam padang, berapa jauh kita lari, kita punya passing, touch bola, semua. Teknologi yang diterapkan dalam produk ini tidak dicipta khusus untuk penggunaan pasukan profesional sahaja, tetapi ia dibangunkan untuk kegunaan komuniti grassroots atau pasukan amateur. Dengan itu, teknologi sebaik ini dapat dimanfaatkan oleh semua peringkat pemain untuk pembangunan sukan di semua tahap. Sekarang saya amat bangga sebab dah memulakan progres SportVis yang dapat membaca kita orang punya fitness, passes dengan kita orang punya intercept bola. So kita orang dapat bermain sungguh lah sebab nak tahu juga apa data yang kita orang dapat untuk menggunakan SportVis ni. SportVis 360 berfungsi dengan mengesan kadar denyutan nadi, kadar VO2 max, kadar jarak pemain, kadar tendangan dan heatmap dengan tujuan menganalisa dan memantau latihan atau perlawanan pasukan. Okay, dari situ, coaching akan dapat tahu di mana sebenarnya ataupun siapakah player yang betul-betul bekerja. Ada juga player yang bila keluar dalam kita punya data, boleh katakan dalam 20% sahaja dia berlari. Yang lain berlari anak ataupun berjoging, dalam kita dapat buktikan dalam kita punya real life data itu. Teknologi SportVis 360 ini dapat memaparkan maklumat real time pemain ketika sedang dalam perlawanan. Maklumat diperolehi dari peranti yang dipakai oleh pemain dan juga terdapat sensor di dalam bola. Kesemua data ini diproses oleh kamera-kamera yang dipasang di lokasi-lokasi strategik sekeliling padang. Apa yang lebih kehadapan lagi,
Melalui maklumat ini, jurulatih dapat meramalkan keputusan permainan bagi setiap strategi yang hendak diambil. Di padang, 2 kamera diletakkan, iaitu kamera wide angle 180 darjah di tengah-tengah padang dan beberapa kamera yang disebut sebagai PTZ yang berfungsi mengikut pergerakan pemain. PTZ diletakkan di tepi kiri dan kanan serta di tengah padang. 2 fungsi kamera ini berperanan untuk merakam dan menyalurkan stream langsung kepada penonton. Kami berharap dengan sistem kamera yang kami integrasikan melalui wide angle dan PTZ ini, kami boleh mengadaptasikan kepada sistem VAR, iaitu panduan pengadilan. Macam yang kita sedia maklum, VAR masih belum lagi diadaptasikan di Liga Super Malaysia. Kita tahu kosnya yang tinggi dan adaptasi dan aplikasi itu agak complicated sikit untuk kita nak terapkan di Malaysia. Tapi di luar negara semua diguna pakai. Kita sudah lihat betapa teknologi dicipta penyelidik tempatan mampu memberi manfaat kepada komuniti sukan di Malaysia. Perkembangan ini menunjukkan satu ekosistem yang amat sihat apabila ada permintaan dan penawaran dalam pembangunan teknologi dalam sukan di peringkat domestik. Memang saya yakin dengan menggunakan sistem yang lokal adalah standing dan mungkin lebih lagi berbanding dengan produk-produk luar negara yang sedia ada sekarang. Kerana kita dapat pantau secara langsung, bukan after the game. Kita bertemu lagi untuk banyak lagi penerokaan teknologi dalam Game Changer.